Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Kita akan belajar tentang ayat tunggal, kemudahan untuk insan istimewa, buku teks muka surat 105. Kemahiran yang kita akan fokus pada hari ini ialah tata bahasa, standard pembelajaran 5.3.1. Terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Subjek pula terdiri daripada frasa nama, manakala predikat dibentuk daripada frasa nama, frasa kerja, frasa sendi dan frasa adjektif. Contoh ayat tunggal. Ali membasuh kasut sekolah. Subjek Ali, predikat membasuh kasut sekolah. Subjek merujuk, kita hendak tulis tentang apa, siapa yang terlibat, manakala predikat pula perkataan ataupun ayat untuk menerangkan tentang subjek itu. Ayat tunggal yang kedua, mereka sedang mandi di sungai. Mereka subjek, sedang mandi di sungai predikat. Mereka merujuk kepada frasa nama, manakala sedang mandi di sungai dibentuk daripada frasa kerja, sedang mandi di sungai. Si Tompok suka mencangkar dinding. Si Tompok subjek, predikat suka mencangkar dinding. Suka mencangkar dinding predikat yang dibentuk menggunakan frasa adjektif. Baiklah murid-murid, latihan pada hari ini membina ayat tunggal dengan menyusun semula perkataan, rujuk buku teks muka surat 105. Baik murid-murid, lihat ayat contoh A. Kamu dikehendaki menyusun semula perkataan supaya menjadi ayat tunggal yang betul. Contoh perkataan yang diberi untuk ayat nombor 1. Murid boleh menyusun perkataan dengan meletakkan nombor dahulu pada perkataan yang diberi seperti contoh yang cikgu buat. Contoh, orang kurang upaya, OKU letakkan nombor 1, menggunakan nombor 2, perkataan yang ketiga live dan khas yang keempat. Orang kurang upaya, OKU merujuk kepada subjek, manakala menggunakan live khas merujuk kepada predikat. Seterusnya, kita lihat pula ayat yang kedua. Perkataan yang diberikan khas, bergerak, memudahkan, OKU, live. Kita kenal pasti dahulu apakah ataupun perkara yang hendak diterangkan yang merujuk kepada subjek, iaitu live khas ialah subjek, manakala memudahkan, OKU bergerak, predikat. Untuk brosur B, murid mestilah kenal pasti dahulu perkataan yang merupakan subjeknya. Baiklah, mari kita menyusun ayat ini bersama-sama. Kita perlu kenal pasti dahulu perkataan ini, apa yang hendak diterangkan. Contoh, perkataan nombor 1, apa yang hendak diterangkan? Tandas, OKU, di pusat, beli belah, terdapat. Kita perlu kenal pasti. Apakah subjeknya? Tandas, OKU. Kita jadikan sebagai subjek, di pusat beli belah, predikat, terdapat. Di manakah letaknya perkataan terdapat ini? Sama ada di depan ataupun di belakang ayat. Baiklah, terdapat tandas OKU merupakan subjek, di pusat beli belah, predikat. Oleh itu, untuk ayat nombor 2,
cara yang sama juga seperti yang kita telah buat untuk perkataan yang pertama. Murid-murid boleh mencuba sendiri menyusun perkataan yang diberi untuk menjadi ayat tunggal. Oleh itu, cikgu harap untuk perkataan bagi brosur C dan D, bolehlah murid-murid mencuba sendiri perkataan yang diberi supaya menjadi ayat tunggal yang lengkap seperti contoh yang telah kita belajar tadi. Seterusnya, kamu diminta untuk menyalin semula ayat yang telah kamu susun tadi. Kamu boleh rujuk contoh yang diberi. Jangan lupa untuk tulis hari dan tarikh serta tajuk ayat tunggal. Sila salin ayat kamu dengan kemas. Semoga murid-murid dapat memahami dan boleh membina ayat tunggal dengan menyusun semula perkataan yang diberi dengan betul. Dan jangan lupa untuk memaklumkan kepada saya setelah selesai tugasan yang diberi.